Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat kita solat jemaah sama-sama. Seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama meneliti surah Al-Mulk. Pada malam ni insya-Allah kita akan sama-sama perhatikan ayat yang ke-12 dan 13 ya. Sampai ayat ke-14 ya. Baiklah, untuk majlis ilmu ni mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, perhatikan sama-sama daripada ayat yang ke-12. Saya baca, jemaah ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa. Wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Baik, kita dengar terjemahan umum dulu. Baca, Bismillah. Ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut, yakni melanggar hukum Tuhannya, semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat 13. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama saja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ayat 14. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Baik, alhamdulillah, itulah terjemahan umum. Kita tengok makna perkata.
Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Yakhshawna mereka takut. Yakhshawna mereka takut. Jadi yakhshawna ni fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu yang sedang dibuat, perbuatan yang akan dibuat, perbuatan yang sentiasa dibuat. Jadi kita boleh terjemahkan juga mereka sentiasa takut. Kerana mudhari' itu salah satunya adalah untuk perkara yang perbuatan sentiasa. Mereka sentiasa takut. Rabba Tuhan. Rabba Tuhan. Hum mereka. Hum mereka. Bi dengan. Bi dengan. Al-ghaibi yang ghaib itu. Al-ghaibi yang ghaib itu. La bagi. La bagi. Hum mereka. Hum mereka. Maghfiratun keampunan. Maghfiratun keampunan. Wa dan. Wa dan. Ajrun ganjaran. Ajrun ganjaran. Jadi ajrun juga boleh balasan. Kadang dia terjemah sini pahala. Kabirun yang besar. Kabirun yang besar. Jadi ayat ni Allah beritahu sesungguhnya orang-orang yang mereka sentiasa takut akan Tuhan mereka dengan keadaan ghaib. Maknanya tak nampak Allah dia dengan mata kasar. Jadi nak dijangkau oleh panca indera, mata lihat tak nampak, telinga nak dengar pun tak mendengar. Jadi ini perkara yang ghaib. Jadi dalam keadaan dia tak nampak Allah, dia tak upaya nak jangkau dengan panca indera dia, tapi dia tetap takut kepada Tuhannya. Maka bagi mereka ni dapat keampunan dan juga ganjaran, ajrun, balasan kabirun yang besar. Baik, seterusnya kita perhatikan wa dan asirru rahsiakan oleh kamu. Asirru rahsiakan oleh kamu. Jadi rahsiakan tu makna sembunyikan ataupun senyap-senyapkan, qaula perkataan. Qaula perkataan. Kum kamu. Kum kamu. Atau ijharu zahirkan oleh kamu. Ijharu zahirkan oleh kamu. Zahirkan, lahirkan, nyatakan, terang-terang, kuat-kuat. Bi dengan hinya. Inna sesungguhnya. Hu dia. Alimun yang maha mengetahui. Bi dengan zati yang mempunyai. Yang mempunyai atau yang ada, as-suduri dada-dada itu. Jadi as-sudur ni jamak, sadrun dada, as-suduri dada-dada. Jadi Allah kata rahsiakan, sir, ataupun sembunyikan, atau nyorok-nyorokkan qaulakum perkataan kamu, kamu sembunyikan ke, kamu penyorokkan, perlahankan perkataan kamu, atau kamu jaharkan. Jahar tu makna apa? Kuatkan, keraskan, zahirkan, nyatakan, terang-terang lah, jelas-jelas, kuat-kuat, bihi, bi dengan hinya. Jadi tak kira kamu sembunyikan ke, nyorok-nyorok, atau kamu terang-terangkan, sesungguhnya dia Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Maha mengetahui dengan yang mempunyai dada-dada. Itu apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam diri manusia tu. Jadi kalau kita niatkan pun, ataupun kita fikirkan pun, Allah Maha tahu. Jadi sembunyi-sembunyi atau terang-terang, semuanya Allah Maha tahu. Apakah la tiada ya'lamu dia mengetahui. Man sesiapa khalaqa telah ia ciptakan. Apakah Allah apakah tiada ia tahu? Maknanya pastilah, apakah tidak
Allah tahu? Ya, ya, pertanyaannya, ya. Orang yang, ya, atau sesiapa yang telah ia ciptakan. Apakah tiada ia tahu siapa yang telah ia ciptakan? Sudah pastilah. Ini pertanyaan untuk kita manusia, ya, memikirkan perkara itu. Wa dan huwa dia Al-Latifu yang maha lembut. Al-Latifu yang maha lembut. Al-Latifu juga makna yang maha halus, ya. Makna mengetahui dengan apa? Kita kata mendalam, ya. Al-Khabiru yang maha pakar. Al-Khabiru yang maha pakar. Yang maha pakar ni juga makna maha mengetahui dengan mendalam lah, ya. Jadi Allah Ta'ala dialah Al-Latifu dan dia juga Al-Khabiru. Jadi kalau tengokkan Al-Latifu tu ada alif lam, lepas tu ada fa tu bagi depan. Jadi Al-Khabiru ada alif lam, lepas tu ra tu pun bagi depan, ya. Jadi ini sifat mausuf, ya. Jadi dia Allah Ta'ala tu dia sifat dia maha lembut, maha lemah lembut, maha halus. Al-Khabiru dia juga maha mengetahui, ya, maha tahu dengan mendalam. Jadi kalau khibrah tu makna kepakaran, ya. Jadi itulah beberapa ayat, ya, yang kita teliti sama-sama, ya. Baik, beberapa iktibar, ya. Jadi kita ambil daripada ayat yang ke-12 itu. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita mengenai dengan orang-orang yang innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut akan Tuhan mereka itu dengan keadaan ghaib. Jadi kita dalam kehidupan kita ni sebenarnya kita disuruh supaya menggunakan akal fikiran kita untuk meneliti alam semesta termasuk diri kita, sehingga kita dapat buktikan dengan dalil akal adanya Tuhan pencipta alam semesta yang juga menciptakan kita. Ini penting untuk kita fahami bahawa walaupun kita tidak nampak Allah dengan mata kasar, tetapi dengan melihat diri kita dan alam semesta, makhluk keliling kita ni, kita dapat tahu, kita dapat buktikan bahawa adanya dia pencipta yang maha kuasa, yang maha hebat. Ini penting, ya. Kerana apa? Kerana manusia diberi akal fikiran. Maka dengan akal fikiran ini kita nak gunakan untuk apa? Nombor satu, gunakan akal fikiran ini untuk kita kenal bahawa adanya pencipta alam semesta. Itu dapat dibuktikan dengan dalil akal. Nak menjawab persoalan siapa dia Tuhan pencipta alam semesta, maka kita disuruh untuk memahami wahyu yang Tuhan turunkan. Jadi Tuhan memberikan jawapan, ya, kepada kita siapa dia yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah bagi tahu dalam banyak ayat dalam suratul Fatihah yang kita sering baca, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah. Siapa Allah tu? Rabbil alamin. Dialah Rabb. Rabb ni makna Tuhan yang mencipta, mentadbir, mengatur al-alamin, sekalian alam itu. Jadi sekalian alam tu makna alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam cakrawala, bulan, bintang, matahari, segala jenis alam lah yang kita tahu dan kita tak tahu. Maka jawapan kepada siapa Tuhan yang mencipta alam semesta, jawapan tu datang daripada Tuhan sendiri. Kalau manusia tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala, dan kalau manusia ni tidak kembali kepada ilmu yang Allah turunkan, maka mulalah manusia ni menduga-duga, mengagak-agak. Maka syaitan akan apa? Akan berikan dia, ya, maklumat ataupun memberikan bisikan-bisikan, sehingga manusia akan silap dia panggil apa, jawapannya. Jadi untuk itu mengenal Tuhan pencipta alam semesta, ya, kewujudan dia, kehadiran dia, adanya dia dapat dibuktikan dengan dalil
dalil akal. Namun nak tahu siapa dia yang sebenar-benarnya, maka melalui ilmu yang dia turunkan, wahyu. Dan kita tahu wahyu yang terakhir sekali, kitab yang terakhir sekali adalah Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu pun ada memberitahu perihal Allah SWT, tetapi kitab-kitab terdahulu nak cari yang original versi dah tak ada dah. Maka tak boleh kita nak rely, tak boleh kita nak bersandarkan kepada kitab-kitab terdahulu yang kita tahu ada Taurah, ada Injil, ada Zabur. Tapi kalau nak cari mana dia kitab yang asli, kitab-kitab terdahulu termasuk suhuf-suhuf dah tak dapat ditemui. Namun Al-Quran yang Allah turunkan tetap terpelihara. Dan ini juga jaminan daripada Allah SWT. Sebagaimana Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan itu, dan sesungguhnya kami bagi peringatan ini, Quran ini, lahafizun, sesungguhnya pihak yang menjaga dan memeliharanya. Jadi untuk itu kita tahu adanya pencipta alam semesta. Ini semua dapat kita buktikan dengan meneliti diri kita dan alam semesta. Sebab apa? Alam ni sangat teratur. Sebab kalau kita nak tengok perincian dia, kita tengoklah diri kita sendiri ni pun, kalau kita kata jari kita ni, kalaulah jari kita ni putus, lepas tu cari tak jumpa, makan dek binatang ke, jatuh kat laut ke. Jadi kalau cari, ada tidak sesiapa yang boleh buat jari yang sama? Tak ada. Kerana apa? Jari kita ni bukan bikinan manusia, bukan dibuat oleh saintis, bukan dibuat oleh doktor ataupun pakar mana. Kerana apa? Kerana ianya diciptakan oleh pencipta yang maha hebat. Dan kalau kita nak mendalaminya tu, maknanya kalau jari ni kita pecah kecil, maka kita tahulah dia punya sel-sel tu, sel-sel itu pun dengan keadaan yang sangat hebat, dia punya struktur kejadian dia. Jadi bagi mereka yang mereka yang mengkaji, maka mereka dapati bahawa bagaimana perjalanan darah, macam mana perjalanan kita kata sel-sel tu, daging-dagingnya dengan urat sarafnya, semua tu sangat menakjubkan. Macam kita katalah jari kita ni kalau tercocok kita rasa sakit. Macam mana deria sakit tu, macam mana kadang-kadang kalau ada ketika-ketikanya kita pun dah tak rasa sakit, apatah lagi kalau diinjek dengan ubat bagi kebas kan, sehingga dah tak rasa sakit, sehingga boleh buat pembedahan. Ini semua adalah kajian-kajian yang menunjukkan bahawa dia ni sangat teratur, dan apabila dapat dipahami bagaimana perjalanannya, maka dapatlah diusahakan untuk merawatnya ataupun nak merosakkannya. Dan bagi orang yang mengkaji lagi, sel-sel tu terdiri daripada apa? Ada atom-atom dia. Dan atom-atom tu pula bagi orang yang belajar fizik, orang lebih tahu macam mana ada elektronnya, ada protonnya, lepas tu kalau pecah kecil lagi kepada yang lebih kecil lah, dan ianya semua dalam bentuk yang sangat teratur. Jadi dalam penelitian sains, makin kecil dikaji pun makin hebat, orang takjub dengan bagaimana susun atur alam yang telah diciptakan ini. Kalau lihat kepada kita kata keluasan alam ni pula, orang akan lihat bagaimana perjalanan bulan, bintang, matahari, dan begitu juga planet-planet ataupun cakrawala yang ada. Sehingga kadang-kadang kita kata benda yang tak nampak di mata kasar, tetapi bila ada dengan teropong, maka dapat diteropong. Maka kita tahu ada planet-planet yang mengelilingi matahari. Bukan planet-planet saja, ada komet, ada istilah-istilah dia lah, dan dia punya laluan tu dengan laluan yang sangat kita kata dia punya orbit yang sangat besar dan menakjubkan, tapi dapat dikira dan dapat dibuat prediction bila dia akan lalu mendekati bumi ini lagi. Macam Halley's Comet dan macam-macam lah. Begitu juga asteroid dan macam-macam.
Jadi itu semua bila kita kaji sangat teratur. Dan bila kita baca surah Yasin, Allah kata apa? Kullun fi falakin yasbahun. Tiap-tiap sesuatu tu pada falaknya dia berenang, dia berjalan. Dia beredar. Jadi peredaran itu dengan kita kata dia punya orbit tersendiri dengan ciri-cirinya yang dapat diukur, dapat dikira, maka ini menunjukkan bahawa sangat teraturnya perjalanan alam semesta yang kita dapat jangkau lah. Maka ini juga menunjukkan adanya kuasa yang maha hebat yang mengatur, yang mentadbir, yang mengurus perjalanan. Dan inilah yang dikatakan Tuhan yang mencipta dan mentadbir. Itu kalau kita kata the existence of God, ya. Kewujudan Tuhan itu dapat kita buktikan. Dan mustahil alam semesta ni dia berjalan dengan tiba-tiba ataupun secara kebetulan, mustahil. Itu sebab dalam aspek ini bagi orang yang mengkaji apa bidang lah, bidang fiziksnya, bidang kimianya, bidang matematiknya, apa saja bidang, apabila dikaji bahawa kita tahu bahawa alam ini sangat teratur dan ianya diatur oleh kuasa yang maha hebat yang mencipta dan mentadbir. Itulah dipanggil Rabb, Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam semesta. Walaupun kita tidak nampak, tapi kita tahu adanya dia. Dalam kitab tafsir mengenai dengan bagaimana nak buktikan adanya Tuhan, ada dalam kitab tafsir Ibn Kathir dibawa kisah. Kalau ditanya orang Arab Badui, dia kata Tuhan yang ada ni kita tak nampak, tapi macam mana kita boleh percaya kepada perkara yang tidak nampak? Dia kata senang aja. Kalau kita tengoklah di padang pasir tu ada jumpa tai unta, kita tak nampak unta di situ, tetapi adanya tai unta tu menunjukkan bahawa adanya unta. Kenapa? Kerana akal kita dapat memahami. Kerana apa? Mustahil tai unta ni datangnya daripada gajah ke atau daripada kuda ke. Jadi tai unta menunjuk adanya unta. Begitulah juga bila lihat ada tapak kaki manusia, walaupun manusia itu tak ada dekat situ, tetapi kita tahu bahawa tapak kaki itu tapak kaki manusia. Jadi akal fikiran kita boleh membuktikan dan boleh mengiyakan sesuatu yang walaupun tidak nampak di mata kasar. Itu belum yang gaib lagi, tapi maknanya yang tak ada dapat dibuktikan ada dengan melihat tanda-tanda dan kesan-kesan kehadiran dia. Maka adanya diri kita dan alam semesta adalah bukti bahawa adanya pencipta yang maha hebat, yang maha kuasa. Jadi kita kenal siapa pencipta yang maha kuasa ini, itu memerlukan ilmu, maklumat dari pencipta sendiri. Maka Tuhan turunkan ilmu, dan ilmu itu dia panggil wahyu. Dan dalam wahyu itu yang diturunkan, dan kita tahu wahyu yang terakhir diturunkan adalah Al-Quran. Banyak ayat lain Allah beritahu, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Taala dia menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi bila macam tu kita tahu bahawa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan kemudian Al-Quran ini adalah kalam Allah, dan Al-Quran ini dapat juga dibuktikan bahawa dia benar-benar datang dari Tuhan dan mustahil datang daripada Nabi Muhammad sendiri. Mustahil dia bikinan orang Arab, mustahil dia karangan mana-mana pihak. Yang pasti adalah dia adalah ilmu, dia adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini pun dah boleh dibuktikan dengan pelbagai kita kata pendekatan. Begitu juga dalam kita kata zaman moden ni ada banyak penemuan-penemuan sains yang mereka zahirkan melalui kajian-kajian dengan teknologi moden. Apa yang mereka temui itu telah diberitahu oleh Al-Quran lebih daripada 1400 tahun. Jadi ramai orang-orang yang mengkaji bidang sains, bidang geografi, bidang astronomi,
maka mereka bahkan mengkaji kejadian manusia juga. Mereka bila diberitahu bahawa penemuan-penemuan mereka itulah disebut di dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis, maka mereka begitu takjub dan mereka meneliti Al-Quran. Maka mereka jumpa lagi banyak perkara-perkara yang lain yang dia kata sains baru saja menemuinya, sedangkan ianya telah diberitahu lebih daripada 1400 tahun yang terdahulu. Maka ramai yang masuk Islam. Kenapa? Mereka yakin Al-Quran datang dari Tuhan pencipta alam semesta, itu daripada Allah SWT. Jadi dalam Al-Quran bila Allah bagi tahu adanya syurga, adanya neraka, adanya balasan azab, ya, adanya nikmat ya, yang menunggu. Macam ayat ni Allah beritahu, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka itu ada keampunan dan balasan yang besar. Termasuklah syurga Allah Ta'ala, termasuklah kita kata nikmat-nikmat yang pelbagai yang Allah sediakan. Maka dengan asas inilah kita kena bina rasa takut kita, rasa kita kata risau kalau langgar peraturan Allah. Kerana apa? Allah kata fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Ya, takutlah oleh kamu akan api neraka yang mana bahan bakarannya manusia dan batu batan. Uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir, maknanya disediakan bagi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut azab Allah, takut siksaan api neraka, dan kita takut murka Allah, dan kita juga takut kalau tak dapat segala janji-janji kebaikan yang disediakan, ya. Jadi bila ada rasa takut, maka inilah yang sebenarnya menjadikan seseorang itu imannya telah ada. Kerana orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan perkara yang ghaib. Dan keimanan ini kena dipupuk, kena dibina dan kena dipelihara. Jangan nanti keimanan itu dirosakkan, ya. Jadi dalam hal ini nak rasa takut memerlukan ilmu, ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, Allah kata, ya. Sesungguhnya tiada lain melainkan ia takut kepada Allah itu daripada kalangan manusia ni, itu adalah orang-orang yang berilmu. Maka kita akan dapat bina rasa takut apabila kita mempunyai ilmu, ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita selalu boleh buat permisalan untuk kita fikirkanlah, ya. Kalau kita tahu ya, kita punya lesen memandu dah mati, tiba-tiba ada roadblock JPJ atau polis, selalunya orang akan rasa takut. Kenapa? Lesen dah mati. Lepas tu dekat depan tu pula dah ada pemeriksaan pihak yang berkuasa. Maka orang akan teringat, wah nanti kena denda lah, nanti kena fine lah. Jadi akan rasa takut. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa lesennya dah mati dan dia tahu kat depan sana ada orang nak check. Ini contoh lah. Mana manusia akan ada rasa takut. Begitu juga kalau kita kata, kalau kita mempunyai kenderaan yang sebenarnya minyak dah nak habis, perjalanan tu kita tahu jauh lagi, maka kita akan kata, mesti nak isi minyak, tidak kan mati tengah jalan ni. Dia punya blinker dah berbunyi dah kan, ni berapa kilometer lagi ni, dah ada rasa takut. Sampai ke tak sampai, sampai ke tak sampai. Kalau jumpa petrol station akan cepat-cepat kita akan fill up the tank kan, isi. Sebab apa? Nak hilangkan rasa takut dan risau. Jadi begitulah dalam banyak perkara. Kalau kita ada ilmu dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan pun kita boleh rasa takut. Apatah lagi kalau dalam perkara berkaitan dengan agama Allah ini, sebenarnya kita kena ada ilmu supaya kita ada rasa takut. Kenapa? Kerana bila kita tahu ini adalah haram, kita akan rasa takut untuk nak melaksanakan yang haram. Macam manalah kita nak buat perkara yang nanti membawa kepada dosa dan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi dalam masyarakat kita ni sangat sensitif. Kena kalau tengok ini ada roti ni ataupun kek ni ataupun makanan ni ada campuran ada DNA babi lah, dia kita dapat dikesan. Orang kita akan selalu rasa
tak nak lah. Sebab apa? Takut makan yang haram. Begitu juga masyarakat kita ni kalau tengok anjing, pergilah pegang anjing macam pegang kucing, kita tak nak. Kita akan rasa takut apa? Nanti kan kena najis yang mughalazah, nasi berat, nanti nak kena cuci, nak basuh. Jadi mengelak lah, bukan kerana dia takut kerana anjing tu akan gigit atau anjing tu jinak, tapi kerana ni najis. Tapi kalau kucing yang datang dia tak kisah, tapi kalau tengok kucing kurap dia pun tak mau juga. Jadi dalam hal ini begitu juga, ada rasa takut kerana apa? Takut nanti dicemari. Begitu juga kalau kita berjalan lepas tu ada najis, kita akan mengelak, tak mahu kita nanti terpijak najis, kerana kita takut nanti apa, macam mana nanti dengan bau busuknya, lepas tu nanti nak pergi ke surau pula kan. Jadi kita takut nanti kita kena najis, dicemari. Jadi ada ilmu. Tapi kalau kita tak tahu, macam kita katalah, akan kita lalui dengan dengan relax sajalah. Tahu-tahu orang kata ada kotoran pada badan. Kita tak tahu, jadi kita tak kisah. Tapi kalau kita dah tahu, kita akan ada rasa keluh kesah, dan kita kita akan behave ataupun kita akan bertindak sebagaimana yang sepatutnya. Jadi inilah manusia tidak boleh lari daripada dia gunakan akal fikirannya dengan dipandu oleh wahyu. Maka itulah yang membawa kepada kejayaan dan juga kita kata kemenangan. Jadi kemudian dengan ada asas rasa takut kepada Allah, Allah beritahu, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kamu rahsiakan perkataan kamu atau kamu zahirkan. Ingat, Allah tu Maha mengetahui. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah tu dia Maha mengetahui dengan kita yang mempunyai dada-dada ni. Jadi dalam dada manusia ni sebenarnya ada perkara yang elemen yang sangat penting. Dalam dada manusia ni ada qulub, jantung kalbu. Jadi dalam jantung kalbu kita ni, fungsi jantung kalbu tu Allah kata apa? Qulubun ya'qiluna biha. Qulub yang mereka boleh mengerti dengannya. Dan jangan kita jadi golongan yang dalam dada ni ada qulub tapi lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada qulub, dia tak faham mengerti dengannya. Maka dengan qulub ni lah yang kita boleh mengerti dan faham sesuatu perkara. Dan kita tidak mahu kita salah faham. Kita tak mahu kita salah. Bila salah faham, maka kita akan buat keputusan yang salah. Maka tindakan pun salah. Kalau kita dengan qulub yang dia mengerti dan faham, tu Allah suruh berjalan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah tiada mereka berjalan di bumi itu, maka ia ada bagi mereka qulub yang mereka mengerti dengannya. Jadi kita nak mengerti mestilah dengan apa? Pertama sekali, otak kita tu tidak boleh kosong, tetapi dimasukkan ilmu. Jadi dengan ilmu, kemudian kita melihat apa yang ada sekeliling kita, mata kita melihat, telinga kita mendengar, maka kita boleh buat penilaian. Ini betul ataupun salah mengikut peraturan Tuhan. Jadi bila kita lihat suatu, wah ini salah ni, maka kita tak boleh biarkan kesalahan, kemaksiatan, kekufuran itu berpanjangan. Maka kita kena betulkan dia. Itu pentingnya kita kena faham amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau perkara yang baik kita lihat, kita dengar, maka kita akan bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolongan atas kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan. Jadi dalam diri manusia tu, inilah kita kata bila dia mengerti dan faham, ataupun di sebaliknya, biasanya manusia akan mempertuturkannya, memperkatakannya. Jadi dalam hal tu kita biarlah kita cakap perkara yang betul, dan jangan campur aduk hak dengan batil. Allah beritahu wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan hak dengan batil. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh sembunyikan, Dan Allah Taala pun ada tugaskan para malaikat untuk mencatat
mencatat segala apa yang kita perkatakan, mencatat segala apa yang kita buat, ya. Jadi dari sudut keikhlasan, manusia, Allah sendiri akan Allah sendiri yang akan beri penilaian. Allah yang akan buat penilaian, ya. Kadang-kadang ada orang dia buat bukan kerana Allah Taala. Dia buat tu kerana riak. Maka dia buat niat dia yang ada dalam fikiran, dalam perasaan dia, sebenarnya orang lain tak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jadi dia tak ikhlas, Allah Maha tahu. Dan kalau dia ikhlas bersungguh pun, maka Allah pun Maha tahu. Jadi dalam hal itu kita disuruh supaya apa? Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah Taala dengan keadaan tulus ikhlas dalam agama ni, ya. Jangan kita buat sesuatu tu, ya, kerana apa? Riak, menunjuk-nunjuk. Yura'unan nas. Mereka menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi ada golongan yang Allah kata, mereka kalau solat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka apabila berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Kemudian mereka buat ni kenapa? Yura'unan nas. Mereka menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak mereka ingat kepada Allah melainkan sedikit. Jadi kalau orang yang sifat begitu pun, mereka sebenarnya tidak boleh tipu Allah. Mereka tidak boleh sembunyi apa yang mereka buat ni. Hatta keikhlasan di dalam kita kata diri mereka, dalam orang Melayu kata hati nurani mereka, Allah Maha tahu, dan tak boleh nak mereka sembunyikan dan tipu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tipu pun sebenarnya dia tipu diri dia, ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tiada mereka nak tipu, ya, melainkan mereka tipu diri sendiri, ya, dalam keadaan mereka tak serasa, ya. Jadi dalam hal itu kita ambil iktibar, ya, apa yang kita buat, kita berterang-terangan ataupun kita sembunyikan, Allah Taala Maha tahu, ya. Dan kita mestilah, ya, mempunyai hubungan terus dengan Allah Taala. Idrak sillah billah. Maknanya dalam kehidupan kita ni, bila kita buat sesuatu, mesti kaitkan dengan apa? Dengan Allah Taala. Ini yang Allah suruh ataupun ini Allah larang. Kalau Allah suruh, teruskan. Kalau Allah larang, maka kita hentikan dan kita bertaubat, ya. Dan kita mesti ada rasa takut, ya. Supaya apa? Supaya insya-Allah dengan asas takut itu tadi, maka kita menjaga hubungan kita dengan Allah, supaya apa? Kita makin nak taqarrub ila Allah, ya, bukan nak menjauhkan diri dari Allah, tapi kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rapat dengan Allah, supaya apa? Nanti Allah akan suka kita, kasih kita, sayang kita dan jaga kita, ya. Ala ya'lamu man khalaq, ya, apakah tiada yang mengetahui siapa yang dia ciptakan, ya. Allah Maha mengetahui, ya, apa yang dia ciptakan, dan kita tidak boleh sembunyikan apa-apa, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita mempunyai satu kesedaran di dalam diri kita, maka kita nak menjaga supaya buat yang terbaik. Ya, kan kita tahu dalam kehidupan ini Allah kata, Allah uji kita. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, ya, bagi ia menguji kamu. Ayyukum, siapa dengan kamu ni? Orang yang terbaik akan amalan dia. Ahsanu amala, maknanya orang yang paling elok, paling baik akan amalan dia. Jadi kita dalam kehidupan mesti kita usahakan untuk buat yang terbaik. Itu sebab kita perlu mujahadah. Mana kena kena ada dia panggil usaha yang bersungguh-sungguh. Kita kena ada kita panggil kepekaan, ya, buat lebih baik daripada semalam. Hari ini kita buat lebih baik daripada semalam, ya, dan esok kita nak buat lebih baik daripada hari ini. Maka bila kita berusaha, Allah janji dia akan buka jalan kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang jahadu fina, mana dia berjihad, berjuang, berusaha bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguhnya pasti akan
kami tunjuk mereka akan jalan-jalan kami. Jadi bagi kita tidak boleh ambil sikap dia panggil sambil lewa ataupun dia panggil hantam saja, tak boleh. Ya, kita mesti usaha untuk buat yang lebih baik. Jadi ini semua memerlukan pengorbanan. Apatah lagi kita hidup di akhir zaman, kita lihat apabila umat manusia dengan agama Allah majoritinya dah jauh, ya. Jauh daripada mengikut peraturan-peraturan sistem hidup yang Allah telah syariatkan. Maka kita kena main peranan ataupun kita kena ambil bahagian, ya, supaya diri kita, ya, supaya keluarga kita, masyarakat kita, bahkan umat ini kena dikembalikan kepada apa yang Allah perintah dan syariatkan. Kerana dah Allah perintahkan aqimuddin wala tatafarraqu fi. Dirikan kamu akan agama itu, jangan bercerai-berai padanya. Jadi kita semua kena berusaha dan ambil bahagian, ya. Dan apa yang kita buat Allah Maha tahu, ya. Dan kita tidak boleh nak tipu Allah Taala. Dan kalau kita ada kelemahan, kekurangan dan kesilapan, ya kita minta ampun kepada Allah Taala, kita bertaubat dan kita berusaha untuk tambah baik dari masa ke semasa, insya-Allah, ya. Jadi saya kira dah cukuplah, ya, masa yang ada. Moga-moga dengan beberapa perkongsian tadi itu dapat kita manfaatkan kebaikannya, dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.